Buletin 1.30 bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Tajuk utama tengah hari ini, 16 barang disenaraikan di bawah skim kawalan harga perayaan sempena sambutan Deepavali. Juga 3 lagi mayat mangsa pesawat Lion Air JT610 dikenal pasti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 16 barang disenaraikan di bawah skim kawalan harga perayaan sempena sambutan Deepavali 7 hari berkuat kuasa hari ini sehingga Jumaat depan. Meskipun ada keluhan yang pelbagai, secara keseluruhannya peniaga menepati harga kawalan ditetapkan. Malah ada barangan yang dijual lebih rendah. Walaupun begitu, saya suka mengambil peluang ini untuk terus menasihati peniaga agar sepanjang tempoh skim kawalan harga ini berjalan untuk sedapat mungkin patuh kepada peraturan kawalan harga. Ya. Kegagalan mematuhinya hanya akan mengundang pegawai penguatkuasa saya sampai dan mengambil tindakan. Saya juga dapati hampir ke semua premis meletakkan tanda harga dan ini sangat membantu pengguna. Beliau ditemui selepas melancarkan skim kawalan harga di Pasar Awam Kulim, Kedah pagi tadi. 16 barangan di bawah skim kawalan harga itu ialah ayam, telur ayam bergrade, daging kambing tempatan dan import. Barangan lain yang turut dikuatkuasakan mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 itu ialah tomato, cili merah, kelapa biji dan parut, bawang merah dan bawang besar import, ubi kentang import serta kacang dal. Tindakan tegas boleh dikenakan kepada mereka yang menjual melebihi harga ditetapkan iaitu denda sehingga RM100,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali atau dikompaun sehingga RM50,000 jika sabit kesalahan. Bagi syarikat, pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau dikompaun sehingga RM250,000. Dalam pada itu, KPDN HEP akan mengumpul input daripada setiap pihak berkepentingan sebelum memuktamadkan pelaksanaan subsidi bersasar untuk petrol RON 95. Pengumuman pelaksanaan yang dijadualkan selepas suku kedua tahun hadapan memberikan ruang secukupnya kepada kementerian terbabit untuk mendapatkan perincian. Saya mahu proses ini diberikan dokongan terus biar rakyat terus memberikan pandangan mereka. Jadi pandangan rakyat, pandangan jemaah menteri, pandangan oil companies, pandangan petrol dealers, pandangan persatuan pengguna, semua tu akan kami ambil dan kami ada masa lebih kurang 4 bulan. Kalau saya perlu lanjutkan, saya lanjutkan lagi lah sampai betul-betul kita boleh memberikan win-win solution kepada semua stakeholders. Katanya juga yang akan dinilai tahap pendapatan kuasa kuda dan usia kenderaan. Mesyuarat pertama membincangkan perkara itu dijadualkan pada Khamis depan bersama Kementerian Kewangan. Beliau diminta mengulas pelaksanaan subsidi bersasar RON 95 yang diumumkan Menteri Kewangan Lim Guan Eng dalam Pembentangan Belanjawan 2019. Kerajaan akan memberikan subsidi 30 sen seliter bagi petrol RON 95 terhad kepada 100 liter sebulan bagi kereta berkapasiti enjin 1.300cc dan ke bawah atau 40 liter bagi motosikal 125cc ke bawah. Baik, seterusnya 2 dari 3 mangsa pesawat Lion Air JT610 yang terhempas berjaya dikenal pasti identitinya dan terus diserahkan ke ahli keluarga dan waris malam. Pasukan kenalpasti mangsa bencana Polis Indonesia memaklumkan 3 mangsa malang berkenaan ialah Chandra Kirana 29 tahun, Hizkia Jori 23 dan Moni 41. Laporannya bersama wakil kami di Indonesia Kevin Budiarto. Dari jenazah, data sekunder seperti tanda medis, tatu atau properti menjadi kunci pendedahan identiti selepas data primer, sidik jari, gigi dan DNA tidak menemui hasil. Sepatu Reebok yang digunakan Chandra tertangkap kamera CCTV lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta beberapa saat sebelum pesawat berlepas. Juga Moni yang diketahui identitinya melalui tatu di bagian punggung belakangnya. Hal tersebut juga disahkan oleh pembuat tatu. ini adalah
foto sepatu dari data postmortem 002A, di mana mereknya Reebok warna putih, ada list warna putih, warna hitam. Kemudian data yang kami dapat dari antemortem yang kami dapat dari keluarga. Jenazah almarhum Chandra Kirana dan Hizkia Zoli Saroinsong diserahkan kepada keluarga semalam, disaksikan perwakilan DVI Polisi Indonesia dan wakil Lion Air. Prosesi berlangsung haru dan sesekali ahli keluarga terlihat menahan air mata. Chandra dibawa ke kampungnya di Sumatera Selatan, sementara Hizkia dan Moni disemayamkan di Jakarta. Menyampaikan bela sungkawa dan rasa duka yang sangat mendalam, yang juga nantinya akan kami hantar ke tempat peristirahatannya. Kevin Budiarto, Jakarta, Rangkaian Television Media Prima. Seorang guru besar dan 2 guru kanan di Klang ditahan reman 3 hari bermula hari ini. Ia bagi membantu siasatan kes rasuah untuk menyokong permohonan pertukaran sekolah seorang guru lain. Kesemua mereka ditahan oleh Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Selangor di sebuah restoran di Pelabuhan Klang jam 3.20 petang semalam. Suspek terdiri daripada seorang guru besar sekolah rendah berusia 52 tahun dan 2 guru kanan masing-masing berusia 41 dan 35 tahun. Selain itu, wang tunai RM5,000 turut disita. Keputusan reman itu dibuat oleh penolong pendaftar Mahkamah Rendah Klang, Azimah Muhammad Yusof. Kenderaan SPRM tiba di perkarangan Mahkamah Session Klang pada jam 9.45 pagi dan keluar 15 minit kemudian menuju ke pejabat SPRM Klang. Kes disiasat di bawah Seksyen 16 dan 17(A) Akta SPRM 2009. Sebanyak 64 buah keluarga di Kampung Sri Bayas Setiu, Terengganu terputus hubungan akibat banjir yang melanda sejak tengah malam tadi. Paras air setinggi 1.2 meter. Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Wan Jais Muhammad berkata, jambatan utama yang menghubungkan dengan kampung lain ditenggelami air. Ketika ini, penduduk terpaksa menggunakan bot sebagai pengangkutan untuk keluar masuk ke kampung itu. Sementara itu, hujan lebat sejak awal pagi tadi menyebabkan jalan alternatif Kampung Seladang di daerah sama dinaiki air. Air Sungai Seladang turut melimpah. Sistem perparitan yang tidak teratur juga dipercayai punca jalan berkenaan digenangi air. Setakat ini belum ada pusat pemindahan dibuka. Situasi bencana kini dipantau pihak bomba. Dua 12 daripada 25 cabang PKR Sabah mula mengundi hari ini. Keseluruhan proses pengundian lancar sekurang-kurangnya setakat jam 12 tengah hari tadi. I have been here since 8 o'clock. No issue also bergaduh dengan siapa-siapa. All carry out very peacefully. The election carry out very peacefully. You see the Babaris, but they are a bit rowdy outside lah. Unti siapa. But otherwise I'm very puas hati lah. Saya puas hati, cukup puas hati. Beliau yang juga pengerusi PKR Sabah bertanding mempertahankan jawatan sebagai Ketua Cabang Kota Kinabalu dan mengundi di Dewan Sekolah Menengah Kian Kok. Proses undi dibuat secara dalam talian menerusi kaedah e-voting. Sementara itu, Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar turut meluangkan masa meninjau beberapa pusat pemilihan termasuk Cabang Kota Kinabalu. Pengundian berlangsung di 11 cabang lain termasuk Sepanggar, Tuaran, Kota Marudu, Sandakan, Libaran, Batu Sapi, Tawau, Kalabakan, Keningau, Sipitang dan Beaufort. Sementara proses pemilihan bagi 13 cabang lagi akan diadakan esok. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mencadangkan supaya semua pejabat kerajaan dan swasta memperuntukkan masa 15 minit untuk melakukan aktiviti senaman sebagai budaya mengamalkan gaya hidup sihat. Kaki tangan pejabat ujarnya boleh berbuat sedemikian dengan berehat seketika sekitar jam 11 pagi dan melakukan senaman sama ada di ruang bekerja atau di luar pejabat berhawa dingin. Berdiri dan buat exercise yang mudah. Kalau boleh keluar daripada bilik aircon. Tak semualah, tak seluruh pejabat keluar bersama. Tetapi pasukan-pasukan tertentu boleh keluar bersama dan cuma 15 minit saja.
diguna untuk kita exercise, lepas itu kita balik kerja. Tapi janganlah lepas itu kita minum kopi, bersembang panjang-panjang. Itu menindakkan kesan baik daripada persenaman yang kita lakukan. Beliau berucap melancarkan kempen promosi hidup aktif When Active Living Kicks Walk peringkat kebangsaan Kementerian Kesihatan di Shah Alam, Selangor pagi tadi. Turut hadir isteri beliau Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Tun Dr. Mahathir turut menasihatkan rakyat mengamalkan 3 petua untuk kekal sihat, iaitu mengelakkan pengambilan makanan berlebihan, tidak merokok dan menghindari minuman beralkohol. Beliau berkata tiada rahsia yang diamalkannya untuk kekal sihat pada usia 93 tahun kecuali sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat. Mak saya nasihat, bila makanan tu terlalu sedap, berhenti. Ui, susahnya. Tetapi lama-kelamaan apabila kita jadikan itu sebagai satu perkara biasa, sudah jadi sebahagian daripada cara hidup kita, dia tak jadi masalah. Kita tak makan banyak. Kenapa tak makan banyak? Kerana kalau sedap sangat berasa nak makan lebih. Bila makan lebih, perut menjadi besar untuk akomodir makanan yang tak banyak, terlalu banyak ni. Kempen Walk adalah platform yang bermatlamat mengurangkan 10% masyarakat tidak aktif melakukan aktiviti fizikal menjelang 2025 selari dengan saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Drama Pendosa Ingin ke Syurga mengungguli kategori utama Anugerah Skrin 2018 malam tadi. Memenangi kategori drama terbaik, pengarah terbaik dan pelakon pembantu wanita terbaik. Hasil karya Rashid Sibir itu diterbitkan Suhan Movies and Trading Sdn Bhd. Dan terima kasih kepada pihak TV3, khasnya CTN kerana mempercayai naskah ini bersama dengan Syah. Pada awal ni memang sukar kerana cerita ni agak berat dan cerita ini tak ditayangkan pada tahun diterbitkan. Cuma ditayangkan pada tahun ini. Dan alhamdulillah mungkin ada hikmah di sebaliknya. Drama berkenaan bersaing sengit dengan 4 lagi drama iaitu Aku Nazmi, Kasih Seorang Ayah, Nisa dan Kalbu. Dalam pada itu, filem Dukun arahan Dain Said juga mencatat kejayaan besar dalam kategori filem apabila membawa pulang 4 trofi antaranya filem terbaik. Ia sebuah karya terbitan Astro Shaw dibintangi Datin Sri Umi Aida serta Namron. Memang tak ada padan muka kau. Ya, terkejut yang sebenarnya sebab dua-dua saya terkejut, saya tak sangka sebab dah filem tu dah lama kan. Jadi dah 12 tahun. Jadi saya pun kata okeylah, tengoklah apa jadi. So I was quite surprised actually. Yeah. Drama yang mencipta fenomena pada Ramadan lalu, Nur, turut mencipta gemilang apabila membawa pulang dengan 3 anugerah termasuk drama rantaian terbaik kategori Bahasa Melayu. Dibintangi pelakon terkenal Syafiq Kal serta Amira Rosli, sebuah drama terbitan Radius One arahan Syarul Izzat Muhammadin. Saya berbangga sebab drama Nur ni drama yang saya sendiri skeptikal. TV boleh terima, tapi hanya TV terima dan dapat sambutan. Maknanya saya rasa satu keputusan yang betul lah yang kami buat, pihak TV3 buat untuk buat sedikit perubahan pada konten drama Melayu. 24 kategori anugerah disampaikan merangkumi 14 kategori drama, 7 kategori filem dan 3 kategori penerbitan dalaman. Anugerah turut disajikan dengan persembahan dari artis tempatan termasuk Datuk M. Nasir serta kumpulan UAG. Perkahwinan campur di antara warga Hungary dan pasangan dari Bota Perak memberi inspirasi kepada Barack Norbert atau Adam, 34 tahun, menjual kuih tradisi negaranya sebagai sumber pendapatan. Selain menerima tempahan untuk sebarang majlis, pasangan yang menetap di Lambor Kanan Bota Perak itu turut menjual kuih langus di pasar malam sekitar Tapah dan Sri Iskandar. Langus dalam bahasa Hungary bermaksud berapi kerana untuk memasaknya, minyak perlu betul-betul panas. Campuran tepung gandum, gula, garam dan yeast kemudian digoreng sehingga warna menjadi kepirang-pirangan. Kalau original dari Hungary, sour cream plus cheese. Ke sini saya hidang dengan sambal tumis, kaya, coklat untuk selera tempatan. Di negara asalnya, saiz langus 2 kali ganda saiz yang dijualnya sekarang.
dengan harga RM2 sekeping, tidak hairanlah ia menjadi tumpuan penuntut institusi pengajian tinggi di sekitar Perak Tengah. Selain murah, ia juga sangat enak. Sedikit perkembangan luar negara. 2 anggota keselamatan Thailand parah dalam serangan tembakan di sebuah pasar malam di Kampung Dalo, wilayah Patani. Penolong Ketua Bahagian Siasatan Balai Polis Yaring, Kapten Jatarin Jatanut mengesahkan kejadian itu berlaku jam 6 petang semalam. Menurut kenyataan polis, 4 lelaki disyaki menuju ke arah kedua-dua mangsa dan melepaskan tembakan. Mangsa yang cedera dikejarkan ke hospital di daerah Yaring. Seorang daripada mereka koma susulan kecederaan parah di kepala, sementara seorang lagi cedera ringan. Konflik bersenjata di wilayah-wilayah selatan Thailand mengorbankan lebih 7,000 nyawa sejak ia tercetus pada 2004. 7 orang maut selepas seorang lelaki bersenjata menyerang bas membawa penganut Kristian Koptik di wilayah Minya, Mesir. Insiden ini adalah siri serangan terbaru yang didalangi kumpulan militan Daesh. Selain 7 mangsa yang terbunuh, insiden turut menyebabkan 7 lagi penumpang bas cedera. Semua mangsa yang cedera dikejarkan ke sebuah hospital di Beni Mazar di selatan Kahirah. Kumpulan militan Daesh menerusi agensi beritanya Amaq mengaku bertanggungjawab ke atas serangan. Sementara itu, menurut stesen televisyen tempatan, pasukan keselamatan masih memburu suspek yang mendalangi serangan itu. Sementara itu, satu serangan turut berlaku di ibu pejabat Sony Music di London, United Kingdom. 2 orang cedera parah akibat ditikam dalam kejadian itu. Seorang suspek telah ditahan. Menurut kenyataan Polis Metropolitan London, sepasukan pegawainya dikejarkan ke lokasi kejadian yang terletak di Derry Street sejurus menerima panggilan kira-kira jam 11 pagi waktu tempatan. Bagaimanapun, pihak berkuasa tidak mengesyaki kes ini ada kaitan dengan ancaman pengganas. Barisan Harimau Malaya sudah bersedia sepenuhnya untuk turun dalam aksi persahabatan menentang Maldives di Stadium Nasional Bukit Jalil malam ini. Ianya medan penting buat pemain dan jurulatih mencari rentak terbaik memandangkan aksi pemanas badan terakhir sebelum memulakan kempen Piala AFF 2018 4 hari lagi. Pasukan kebangsaan turun dalam sesi latihan rasmi pasukan di Stadium Nasional Bukit Jalil semalam. Mereka tampak bermotivasi tinggi untuk bermain di hadapan penyokong sendiri, lebih-lebih lagi di gelanggang utama Harimau Malaya. Barisan kejurulatihan negara dilanda sedikit keresahan apabila kira-kira 3 pemain masih bergelut untuk cergas sepenuhnya. Termasuklah pemain sayap Ahyar Rashid tidak akan diturunkan malam ini kerana kecederaan. Apapun, jurulatih negara Tan Cheng Ho tetap waspada dengan lawan yang bakal ditentang Maldives. Walaupun pasukan lawan membariskan majoritinya pemain semi-pro, namun keupayaan Maldives menjuarai Piala SAFF iaitu Zon Asia Selatan 2018 baru-baru ini wajar diberi perhatian. Selain itu, kedudukan ranking Maldives lebih baik di tangga ke-151 dunia berbanding Malaysia di kedudukan 169. Untuk rekod, kali terakhir Malaysia bertemu Maldives adalah pada 2009 menyaksikan anak didik Datuk Ki Raja Gobal itu tewas 0-1 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Selangor dalam landasan tepat untuk mempertahankan kejuaraan selepas mengesahkan tempat ke perlawanan akhir. Aksi separuh akhir menentang Pulau Pinang, Selangor berjaya melakar kemenangan selesa 3-0 dan akan bertemu Kuala Lumpur pada perlawanan akhir yang dijadualkan berlangsung petang ini. Menentang Pulau Pinang pada saingan separuh akhir memang tidak dinafikan Selangor memiliki kelebihan selepas aksi cemerlang pada peringkat kumpulan. Namun Selangor terpaksa menunggu sehingga minit ke-25 pada suku kedua sebelum Liana Akhilah Muhammad Sepawi membuka jaringan hasil gol sudut penalti. Minit ke-44 suku ketiga, Selangor tambah selesa sebaik Kapten Nurul Safika Mat Isa menggandakan jaringan sekali lagi menerusi gol sudut penalti. Walaupun ada cubaan Pulau Pinang mahu bangkit terutamanya menerusi Kapten Malaysia Siti Nur Amarina Rohani, segalanya serba tidak menjadi dengan Selangor terus kental mengawal benteng terakhir. Sebaliknya, Pulau Pinang pula yang dihukum apabila Selangor berjaya menjaringkan gol ketiga pada minit ke-53. Kali ini hasil jaringan padang Nur Iman Syahira Bedrul Hisam. Kekal 3-0 tamat sepenuh masa, Selangor ceria menepati ramalan mara ke perlawanan akhir dan akan bertemu Kuala Lumpur bagi penentuan juara petang ini.
Berani menempuh angin tidak mengira cuaca walaupun ketika hujan lebat. Siapa yang tidak kenal Hafiz Syahrin, nama yang mengangkat Malaysia di Persada Permotoran Bertaraf Antarabangsa. Selain menjadi penunggang MotoGP pertama Malaysia dan Asia, apakah sisi lain yang tidak diketahui peminat? Ikuti laporan eksklusif sempena meraihkan perlumbaan pertamanya dalam kelas itu di Litar Sepang esok. Hafiz Syahrin ni daripada kecil nenek yang jaga. Dia waktu kecil dia suka menyakat. Dia suka menyakat budak-budak. Sampailah sekarang. Dia suka menyanyi. Masak taklah. Tapi kadang-kadang dia rajin dia suka mengemas malam. So dia dah tak cakap macam dia nervous ke dia nak lawan kat Malaysia for the first time untuk MotoGP. Dia cakap juga dia nervous, excited pun ada tapi dia cubalah buat yang terbaik bagi top 10 lah. So, saya sokonglah kalau benda tu baik bagi dia kan, daripada dia merempit di luar, lebih baik dia jadi seorang penunggang motosikal yang orang kata di arah yang lebih bagus kan. Bukan hanya pantas di litar lumba, Hafiz Syahrin juga berbakat dalam sukan bola sepak. Saya minat sukan bola, saya suka basikal, saya suka badminton, saya suka futsal. Banyak sukan yang saya suka sebab saya ni mungkin jenis yang suka cepat belajar untuk experience yang baru. So, cuma tadi saya tak ada gol. So, saya just assist banyak. Saya akan buat yang terbaik di Sepang, yang kita mampu beri saingan di Sepang. Beralih ke saingan tenis Paris Masters, perlawanan menyaksikan Roger Federer terus menghidupkan impian untuk merangkul gelaran ke-100 karyanya selepas mara ke peringkat separuh akhir dengan menewaskan Kei Nishikori. Jago Switzerland dan Jepun itu bertembung di pusingan suku akhir dalam misi memburu peringkat 4 terbaik. Roger Federer nampaknya mendapat rentak lebih awal dengan berjaya memerangkap Nishikori menerusi pukulan mengelirukan. Mengutip kemenangan meyakinkan 6-4 pada set pertama, Federer tidak membenarkan lawannya bangkit selepas itu. Walaupun berjaya mengirit permainan ke rally panjang, tetapi kesilapan-kesilapan yang dilakukan Nishikori menyebabkannya gagal menyaingi Federer. Sekaligus tewas 4-6 set kedua untuk memanjangkan rekod kemarau kemenangan 6 perlawanan yang dipegang lawannya itu. Saingan menarik menanti Federer apabila bertembung dengan Novak Djokovic di peringkat separuh akhir. Pembelajaran secara maya itu pendekatan baru yang cuba diketengahkan di London, United Kingdom. Visualnya menutup Buletin 1.30 hari ini. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Salam hormat. Assalamualaikum.